Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Bersama dengan Zora sekarang dalam seminar virtual Psikologi dan Kaunseling bersama dengan sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan tahun 2021. Alhamdulillah, Zora harap anda semua tenang-tenang saja petang-petang macam ni. Siapa yang dah penat boleh berhenti sekejap kan, buat air sambil-sambil tu bersama dengan Zora, dan kita nak berterima kasih kepada Fin Jamal dan juga Ikram Hussein yang dah pun membuat perkongsian yang sangat-sangat terkesan bersama dengan kita semua tadi. Dan sekarang ni Zora bersama dengan panel kita. Kita ada Alia Ali ataupun kita panggil Kak Ngah. Dan juga kita ada Wani Ardi. Jadi untuk pengetahuan anda semua, Kak Ngah ni adalah pengasas Awareness Against Suicide ataupun AWAS dan juga pengerusi Yayasan Zuriat Y2C. Zuriat Care, okay? Dan juga Wani yang merupakan wanita yang dilahirkan tanpa rahim dan tanpa separa faraj. Jadi hari ini kita harap perkongsian kita dapat memberi sedikit sebanyak info kepada semua orang dekat luar sana. Jadi kita nak teruskan soalan kepada Kak Ngah kita. Kenapa Kak Ngah mengasas AWAS ni dan adakah AWAS ni antara daripada Kak Ngah punya pengalaman sendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Zura, panelis yang dikasihi Wani. Betul, saya mengasaskan yayasan Awareness Against Suicide. Awareness Against Suicide merupakan satu program di bawah Yayasan Zuriat Care, bertujuan untuk membantu mereka yang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan suicidal, ataupun yang ada fikiran atau perasaan nak bunuh diri, dan juga mereka-mereka yang telah kehilangan insan tersayang, ahli keluarga yang telah meninggal akibat mengambil nyawa. Sebab selalunya orang-orang yang telah kehilangan ahli keluarga atau insan tersayang yang telah mengambil nyawa ni kategori yang dilupakan, kan? Jadi AWAS ni di bawah Yayasan Zuriat Care, sebuah program di mana saya pengerusinya. Dan AWAS ni baru lagi, baby lagi, tapi sebabkan isu pandemik yang ramai kita tahu kan, ramai yang ambil nyawa. Jadi sebab tu AWAS ni sekarang banyak bergerak aktif dengan kerja-kerja yang tentang kesedaran, tentang bantuan dan sebagainya lah. Dan juga postvention, kejap lagi kita bincang pasal postvention. Adakah Kak Ngah sendiri ada pengalaman dengan bunuh diri ni? Ada. 10 tahun yang lalu saya telah kehilangan insan tersayang yang telah mengambil nyawanya. Bukan mudah untuk nak kata sesuatu yang begini sebabkan stigma kan. Kita tahu tadi Fin Jamal dah banyak share tentang isu kesihatan mental, dan saya hari ini memberanikan diri untuk berkongsi, untuk mengadvokasikan tentang isu kesihatan mental ni dan isu bunuh diri ni, sebabnya ramai orang beranggapan isu bunuh diri ni soal iman saja, soal tak cukup iman, tak cukup solat dan sebagainya. Betul. Tapi kita jangan lupa juga isu mereka yang sakit, kan? Kalau sakit tu dia terkecualilah daripada perkara-perkara yang dilarang. Jadi sebab tu juga kita nak bagi sokongan kepada mereka yang telah kehilangan. Saya sendiri seorang pemandiri kehilangan bunuh diri. Saya tak suka istilah bunuh diri tu sebenarnya, sebab bunuh diri ni sebenarnya bunyi dia agak kasar. Dia tidak menyantuni ahli keluarga yang telah kehilangan mereka, yang telah ambil nyawa ni kan. Sedangkan binatang pun kalau kita nak makan kita sembelih, ada istilah lain kan. Jadi kalau boleh saya akan kurangkan guna istilah bunuh diri, tapi untuk fahaman umum, sebab dulu dah cuba banyak kali gunakan perkataan-perkataan lain tapi orang menimbulkan kekeliruan. Ya, betul. So sekarang kita gunakan istilah pemandiri kehilangan bunuh diri atau suicide loss survivor bagi insan yang telah kehilangan mereka yang telah ahli keluarga insan saya yang telah ambil nyawa. Alright, jadi sebelum kita nak teruskan soalan kepada Wani Ardi, Zora nak ucapkan terima kasih sebab berani tampilkan diri untuk berkongsi banyak info yang sebenarnya kita takut tahu nak kongsi benda ni. Takut ada yang kecil hati ataupun takut ada yang macam boleh ke nak share dekat public kan, sebabnya tak selesa nak berkongsi. Jadi macam mana Wani Ardi penerimaan bila dapat tahu yang Wani tak ada rahim dan juga tiada separa faraj?
Saya dapat tahu yang saya dilahirkan tanpa rahim dan tanpa separa faraj. Waktu tu saya masih seorang remaja lagi. Jadi maksudnya saya punya tahap kematangan tak macam sekarang lah. Jadi sebagai seorang remaja, sebagai seorang pelajar sekolah menengah, waktu tu kita sebenarnya tak kita fikir kita lain daripada yang lain. Itu je. Kita punya concern, kita punya kerisauan waktu tu ialah aku tak macam kawan-kawan lain, tak macam budak-budak perempuan yang lain, tak normal, benda macam tu. Tapi bila dah semakin dewasa, baru nampak yang impact dia kena pada pelbagai aspek kehidupan. Maksudnya hubungan dengan keluarga, dengan pasangan, lepas tu kita punya kesihatan fizikal, mental dan sebagainya. So kalau nak bercakap tentang persepsi tu, di peringkat usia yang berlainan ada persepsi yang berlainan. Sebab kita menua bersama-sama dengan keadaan kesihatan kita. Betul. Kat remaja mindset kita macam ni, umur 20-an mindset kita macam ni. Dan dalam kerja saya sebagai seorang aktivis ataupun advocate yang menyebarkan kesedaran tentang sindrom MRKH, saya nampak juga development persepsi masyarakat. Kalau waktu dulu masa mula-mula saya cuba sebarkan kesedaran ni 2014, memang kebanyakan mentaliti yang saya jumpa tu orang kata lebih tertutup lah berbanding sekarang. Maksudnya orang tak selesa nak berbual tentang faraj, nak berbual tentang uterus, nak berbual tentang hubungan kelamin, benda macam tu kan. Tapi yes, awkward, tak selesa. Tapi sekarang tahun 2021 alhamdulillah dah banyak improve, dah banyak meningkat kesedaran. Of course ini takkan berlaku kalau kita tak terus-menerus sebarkan tanpa give up. Saya percaya Kak Ngah pun mengalaminya kan. Kalau kita stop buat kerja-kerja menyebarkan kesedaran ni, peningkatan kesedaran tu memang takkan bergerak. Sebab dulu mungkin tak ada social media. Jadi kalau sesiapa yang dapat tahu benda-benda macam ni, dia akan rasa pendam dan mungkin ada yang sedih dan ke arah bunuh diri pula kan. Jadi macam Kak Ngah kan, sebagai seorang pemandiri kehilangan bunuh diri ataupun suicide loss survivor lah, apa yang Kak Ngah nak orang awam tahu tentang isu ni? Stigma dia sangat kuat, pekat, likat macam isu kesihatan wani kan. Bila bercakap tentang isu-isu tabu atau bercakap tentang isu-isu yang penuh dengan stigma ni, yang kita nak ialah orang buang stigma tu jauh-jauh. Sebab kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Ada iktibar, ada cerita, ada perkara, ada ilmu yang kita boleh ambil daripada kisah seseorang itu dan tak perlu dipelekehkan. Isunya tentang isu kesihatan mental ni, masalah dengan isu kesihatan mental ni, orang memperlekehkannya, orang mengetawakannya. Kalau drama buat, sekarang ni alhamdulillah dah banyak kesedaran. Tapi 10 tahun yang lalu ketika saya kehilangan insan tersayang yang telah mengambil nyawanya, ketika itu kesedaran tentang kesihatan mental ni sangat nipis dan orang semua masa masuk social media tu itulah kutuk, hina, merendahkan, pulaukan, kata dia masuk neraka, kata macam-macam lah kan. Jadi yang pergi dah satu, yang survive ni, yang ditinggalkan ni menderita sengsara lainnya, trauma lainnya disebabkan oleh viral dan sebagainya kan. Jadi keprihatinan kalau kita sama-sama cakna tentang isu kesihatan mental ni, kita jaga sensitiviti masing-masing. Tak adalah kita pun memviralkan. Benda tu boleh berhenti di kita sendiri. Maknanya kita bertanggungjawab untuk tak menambahkan stigma tu dan menjaga perasaan dan emosi dan kesihatan mental orang lain juga. Sebenarnya kalau dekat social media kan, kalau kita nampak posting yang mengenai suicide ataupun benda-benda yang dilarang sama sekali untuk bercerita dekat open, kita boleh report. Tapi kadang-kadang ada setengah orang ni cuba ambil kesempatan untuk like, untuk share, untuk views. Jadi dia macam nak cakap dia, orang akan keep on sharing tau benda macam tu. Tapi diorang tak fikir apa yang kita rasa kan. Diorang tak fikir ahli keluarga punya perasaan. Jadi sebenarnya kalau anda rasa benda ni tak perlu di-share, make sure report lah benda tu. Itulah sekarang, itulah cara kita nak prevent sebenarnya kan. Tapi kalau benda baik,
Boleh je share. Betul juga Zura, dan bayangkan kan isu kesihatan mental ni dia tak lari daripada sesiapa. Sekarang ni isu bila pandemik berlaku, semua orang tergoyang ataupun terkesan akibat ketidakpastian, ketidaktentuan kan. Semua orang ada rasa anxiety sikit lah, kalaupun tak dalam bentuk penyakit pun kan. Tapi pokoknya sebenarnya kita boleh mainkan peranan tu kan. Kita boleh hentikannya. Jangan sampai benda tu melarat, jangan sampai benda tu jadi benda yang tak baik kan. Jangan disebabkan kita nak terkejar-kejar likes dengan view kan. Betul. Alright Wani, apa pandangan orang luar lah terhadap sindrom yang Wani hadapi sekarang? Kalau dulu waktu Wani mula-mula bercakap tentang sindrom MRKH, memang ramai orang tak tahu. Even doktor pun ramai yang tak tahu, sebabnya dia jatuh dalam kategori sindrom yang jarang dijumpai. Sebab sindrom MRKH ni dia terjadi dalam setiap 5,000 wanita. Satu dalam setiap 5,000 wanita. 5,000 banyak tu. So yes, it's a rare syndrome. Dia sindrom yang jarang dijumpai. Jadi tak hairanlah ada ramai orang di luar sana yang tak pernah dengar. Doktor pun ramai yang tak pernah dengar. Kalau macam pengalaman Wani sendiri, waktu Wani remaja dulu, sebelum nak dapat diagnosis tu, kita memang dipas dari satu doktor ke satu doktor yang lain. Sebab doktor macam tak pernah jumpa pesakit yang macam ni kan. Pas ke doktor lain, pas ke hospital lain kan. Sampai jumpa jawapan. Jadi waktu tu memang tak ada apa-apa anggapan daripada luar, dan benda tu buat kita rasa sangat isolated, rasa tersisih, rasa kosong. Sebabnya kita tak ada tempat rujukan. Dan waktu umur tu internet belum digunakan secara meluas. So Wani tak ada tempat nak mencari sumber-sumber mengenai penyakit sindrom ni lah. Info tu, maklumat tak tahu nak cari mana kan. Kita pergi kat doktor pun tak ada jawapan kan. Internet belum ada. Jadi Wani dapat tahu sebenarnya dari internet bila umur Wani dah 20 something, dah start ada internet. Lepas tu barulah kita Google dan sebagainya, barulah jumpa nama dia sindrom MRKH. Selama ni tahu tak ada rahim, tak ada separa faraj, itu je kan. So bila Google baru tahu nama dia sindrom MRKH, Meyer, Rokitansky, Custer-Hauser. 4 orang saintis yang jumpa sindrom ni. So bila zaman sekarang ni dalam usaha Wani nak menyebarkan kesedaran tentang sindrom yang jarang dijumpai ni, of course ada ramai pihak yang sangat supportive, yang sangat terbuka dan bersetujulah yang okay, this is something yang kita kena ambil tahu. Sebab kita semua ada adik perempuan, kita semua ada kakak, ada anak perempuan kan. Kita ada tunang, ada teman wanita, kita ada kawan-kawan. Memang kita coexist kan, wanita dan lelaki coexist. Ini bukan isu wanita, ni isu manusia. Lelaki pun kena ambil tahu kan. Sebabnya wanita MRKH, cara hidup dia lain daripada wanita normal. Ada beberapa aspek kehidupan, cara hidup kita berbeza sikit. Jadi kena ambil tahu. Tapi of course bila ada pihak-pihak yang positif, tentu ada jugalah pihak yang negatif kan dalam apa-apa isu sekalipun kan. So kalau pihak yang negatif ini, yang paling common ialah dia ingat kita kunsa. Ini benda yang paling common. Contohnya macam baru-baru ni Wani bekerjasama dengan Kak Jalina Rejab untuk buat drama Rahimah Tanpa Rahim tu. Masa tu kita dapat positive feedback, dan kita dapat negative feedback juga yang kata kita ni macam, golongan kami ni macam sajat lah, yang menggunakan perkataan pondan, kunsa sebab dan sebagainya. Sebab orang tak aware sebenarnya dengan benda ni. Orang tak tahu maksud orang. Dan diorang macam simply kata macam, oh ini geng-geng kunsa lah. Sebab dia kata tak ada rahim, tak ada faraj. So kunsa lah, pondan macam tu. Dan itu sangat salah lah. Jadi I guess that's where I come in. Itulah tugas Wani untuk menyebarkan lebih kesedaran dengan meluas. Baiklah, macam tadi Wani cakap kan, ada pihak yang positif, ada juga pihak yang negatif kan. Macam Kak Ngah, pandangan orang ramai ni, sebab kita tak boleh nak elak kan mulut orang kan. Jadi agak-agak pandangan orang ramai mengenai bunuh diri ni macam mana? Of course negatif. Sebab bila kita masukkan elemen agama di dalamnya, agama melarangnya. Tentu pasti agama melarangnya, dan tentu pasti benda tu salah, berdosa dan sebagainya. Saya yakin dan percaya orang yang mengambil nyawanya dah diberikan didikan. Kalau kita cakap tentang orang Islam lah, dah ada didikan agamanya, dah tahu tentang itu isu yang dilarang, yang itu salah kan. Betul. Tapi walau bagaimanapun, bila kita bercakap tentang penyakit mental, bila seseorang itu telah didiagnos ataupun belum diagnos, kadang-kadang dia belum sempat diagnos, dia dah
dah terganggu jiwa dia, mungkin psikosis macam kalau cerita Fin Jamal tadi. Bila dia dah hilang kewarasan dia, dia tidak lagi terjatuh atau tergolong dalam kategori orang yang berdosa lah. Sama juga kalau kita sakit, kita uzur, kita tak payah puasa, kita boleh solat duduk dan benda-benda macam tu. Jadi siapa yang sakit dan tak sakit, Allah sahaja yang tahu. Maknanya mungkin orang tu pernah pergi doktor, mungkin orang tu belum pernah pergi doktor. Tapi rata-rata pandangannya lebih baik sekarang ni daripada yang dulu sebab banyak kesedaran. Dulu 10 tahun yang lalu tak ada lain, tak ada bukan, neraka lah orang ni. Cemohannya adalah orang ni ke neraka dan ahli keluarganya, semua kawan-kawan dia semua terbabit sekali yang semuanya tak betul. Tapi sekarang banyak kesedaran, alhamdulillah banyak sangat kesedaran isu kesihatan mental ni. Orang perlahan-lahan nampak dan faham isu bunuh diri ni berkaitan dengan isu kesihatan mental, di mana saya sendiri bila masa saya sangat tertekan, malu, sebab malu. Benda ni perkara yang stigma, malu, takut, tertekan, rasa bersalah sebab aku ke orang ni telah ambil nyawa aku ke yang telah tak selamatkan dia, atau misalnya contoh benda-benda macam tu kan. Saya background psikologi, tapi saya telah tak nampak ataupun tak terabaikan tanda-tanda kemurungan dia dan sebagainya kan. Jadi bila berlakunya benda-benda macam ni, orang akan rasa macam bila dah banyak isu kesedaran mental, dah ada understanding, dah ada sedikit pemahaman. Dan bayangkan, saya nak minta orang semua bayangkan, isu kesihatan mental ni dia tak terlepas daripada siapa sahaja. Of course dia ada faktor genetik, ada faktor persekitaran yang boleh menjadikan seseorang itu lebih terkesan ataupun menyebabkan dia jadi sakit mental kan. Tapi sebenarnya dia boleh berlaku pada ayah kita, mak kita, adik kita, siapa sahaja. Dia macam kalau siapa-siapa boleh kena sakit kanser, kena sakit kencing manis kan. Sebab kadang-kadang bukan lifestyle kita. Contoh kita nak salahkan orang tu, sebab dia makan banyak sangat manis. Tak semestinya. Mungkin dia punya liver, mungkin dia punya liver dia rosak dan sebagainya kan. Jadi sama juga dengan kan? penyakit keturunan dan sebagainya kan. Jadi jauhkanlah, buang stigma tu. Pandangan kita kena ubah. Bukan saya nak kata mengokeykan orang bunuh diri ni, tidak. Tentu pasti sebab Section 309 Akta 309 kita boleh menyabitkan orang tu dimasukkan penjara kalau dicuba buat cubaan bunuh diri. InsyaAllah tak lama lagi yang dikabarkan oleh pada NGO kesihatan mental adalah Section 309 tu akan dimansuhkan. Singapura dah mansuhkan Section 309 tu sebab dulu 309 tu bertujuan untuk untuk hentikan orang daripada cuba ambil nyawa. Tapi sekarang orang ada kesedaran, banyak kesedaran, akta ataupun undang-undang pun beredar ikut zaman kan. Sama juga macam Wani, mungkin tak lama lagi boleh ada what do you call that, pemindahan rahim, tapi belum lagi. Kita sama-sama boleh berjuang. Kita doakan. But betul, tapi keadaan dah berubah. InsyaAllah tak lama lagi saya yakin percaya Malaysia akan ubah juga 309 tu, supaya kita sedar yang orang yang nak bunuh diri, orang yang nak ambil nyawa dia tu sebenarnya dia dalam keadaan sangat tertekan, dia mungkin dalam keadaan psikosis yang dia hilang kewarasan dia. Oleh itu pandangan serong tu buanglah jauh-jauh daripada kita kutuk dia, daripada kita hina dia. Baik kita bagikan dia, salurkan dia kepada NGO ke doktor ke yang boleh beri bantuan. Lebih baik daripada kita cemuh-cemuh dia tak tentu pasal kata dia tak cukup iman dan sebagainya kan. Macam masa mula-mula Wani pula Kak Ngah menghadapi situasi ni kan, kira ada tak pandangan positif yang pertama Wani Kak Ngah dapat? Apa pandangan positif? Maksudnya bila first time keluar bercakap tentang isu ni ke? Atau mungkin sebelum berani keluar ni, ada tak statement-statement orang yang buatkan macam Kak Ngah rasa macam okey, aku dah okey dah ni? Betul, saya sendiri rujuk ustaz. Masa tu takut sangat. Antara orang yang banyak memberi inspirasi adalah Wani sendiri. Sebab pada saya, kalau seorang wanita Muslim Melayu boleh bangkit dan cakap tentang ketiadaan rahim dan faraj dia, kenapa tidak kita bercakap tentang isu bunuh diri dalam sudut ilmiah kan, dalam sudut kesihatan mental. Jadi saya rujuk ustaz, saya tanya ustaz, salah ke saya kalau saya nak bercakap tentang isu pasal bunuh diri ni? Adakah saya akan membuka
aib si Polan ni, ataupun adakah isu ni macam seolah-olah saya menghalalkan, maknanya Islam dah kata benda tu salah, saya menghalalkan. Dia kata tak, dia kata Kak Ngah, dia kata sebenarnya sokongan tu sangat penting, adalah fardu kifayah ke atas Muslim, masyarakat Muslim untuk memberi sokongan kepada mereka yang telah kehilangan ahli keluarga ataupun insan tersayang yang telah pergi begini. Sebabnya tabu, stigmanya sangat tinggi, kesan traumanya sangat tinggi. Jadi kalau tak ada orang yang menyokong, siapa yang akan sokong? Sebab kajian menunjukkan mereka yang telah kehilangan insan tersayang yang bunuh diri ni tinggi risiko untuk ambil nyawa ataupun ada masalah kemurungan, isu kesihatan mental, masalah alkohol dan sebagainya. Jadi kalau tak ada yang bantu, tak ada yang sokong, dia akan ke arah itu juga. Kadang-kadang ada setengah tu yang mengheret keluarga sekali bunuh diri semua kan. Okey. Kita cerita pasal pandangan ni, macam mana Wani mengharungi hidup Wani dengan sindrom MRKH ni? Pertama sekali, kalau ada waktu yang saya sedih, saya sedih je. Maksudnya saya tak menidakkan perasaan ataupun emosi yang negatif. Saya menerima kedua-dua perasaan, positif dan negatif, dan saya tak menidakkan rasa sedih, rasa marah dan sebagainya. Jadi kalau waktu saya sedih itu memang saya ambil masa, rasa sedih, tak apa, saya akan bagi limit pada diri saya. Contohnya mungkin, hari ni hari yang rasa mood down, tak ada mood kan. Aku bagi waktu untuk diri aku 1-2 hari macam tu. For me to just sleep ke, makan ke apa kan. Lepas tu dah cukup macam tu. Jadi saya bukan orang yang jenis bila sedih tak boleh sedih, kena kuat. Sebab kita manusia tau, kita akan rasa perasaan sedih tu semua. Betul. Sebab asalnya saya bukan macam ni. Sebab saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat tradisional, yang sangat konvensional, yang sangat beragama. Jadi keluarga saya, ibu bapa saya pun sangat tegas. Jadi mereka memang ajar saya kalau rasa lemah, rasa sedih tu macam berdiri, jangan sedih, jangan rasa lemah macam tu. Jadi saya cuba lakukan benda tu. Tapi lepas berpuluh tahun, saya perasan yang konsep ataupun cara ni macam tak menjadilah kan. Kita macam paksa diri kita kuat tapi tak kuat pun kan. Jadi lepas tu saya fikir macam tak nak tipu diri lagi. Kalau bila-bila rasa sedih ke, rasa apa ke, biar rasa je macam tu sampai benda tu reda kan. Dah surut, baru macam kepala kita clear tau. Kan. Ada tak macam Wani bila kita rasa sedih kan, kita cari entertainment ke ataupun kita cuba cari someone untuk luah? Ada tak Wani cari seseorang untuk luahkan, aku macam ni lah, ada tak? Of course ada. Itu yang kita panggil support dari kawan-kawan kan. And dalam hal Wani sebagai seorang pengidap sindrom MRKH, Wani ada support dari kawan-kawan sama-sama kumpulan sokongan MRKH Malaysia. Wani sedar yang peer support ni very important sebab lepas Wani berbual dengan kawan-kawan dalam kumpulan sokongan dekat US, masa ni tak ingat sebenarnya tahun bila, tapi rasanya dalam 2009-2010 macam tu. Masa ni Wani baru tahu yang nama sindrom ni sindrom MRKH. Lepas tu Wani rasa macam nak carilah orang lain yang macam aku ada kot kan. So kita Google, lepas tu jumpa, dekat US ada support group. So jumpalah orang-orang lain yang macam Wani. Tak ada Rahim, tak ada Faraj kan. So Wani macam bestnya ada orang lain macam aku, nak borak lah dengan dia orang. So kita borak melalui Skype tau. So itulah first time Wani bertentang mata dengan someone yang macam badan macam Wani juga kan. So bila kita borak, dia faham. Memanglah selama ni kita borak dengan family, dengan kawan-kawan kan, pasal aku tak pernah ada darah haid, aku tak boleh mengandung apa semua kan. Kawan-kawan macam macam tu. Orang lain dia tak rasa begitu rasa. Tapi bila kita bercakap dengan orang yang sama, baru kita macam Betul. So bila kita bercakap dengan orang yang sekapal dengan kita kan, rasa dia memang lain. Rasa dia memang kita rasa macam terus bersemangat. Masa tu baru Wani fikir, bestnya kita bercakap dengan orang asing, orang negara lain pun boleh rasa best macam ni. Apatah lagi kalau ada kawan-kawan satu kumpulan dekat Malaysia. Maksudnya kita punya background cultural kita lebih kurang, budaya lebih kurang, kepercayaan lebih kurang. Orang Asia kan totally berbeza dengan orang Barat. Agama kita lagi kan. Yes kan, agama. Jadi itu yang buat Wani bertekad pada umur 30 tahun baru Wani beranikan diri untuk
bercakap pada public, pada orang awam, pada orang ramai yang Wani lahir tanpa rahim, tanpa faraj. Sebelum tu Wani memang tak berani nak cakap. Tak berani. Umur 30 baru Wani kata, okay, Wani nak celebrate umur 30 ni dengan Wani nak go public about my condition and I want to find others macam Wani. Jadi maknanya kira dah berapa tahun dah? Sekarang semalam Wani 37. Kira 7 tahun jugalah. So dah 7 tahun. Apa feedback yang Wani dapat selama 7 tahun ni? 7 tahun ahli MRKH Malaysia dari 2 orang sekarang dah 200 orang. Wow. 200 ni mungkin bunyi macam sikit tapi bila kita fikir satu dalam 5,000 tau. Satu dalam 5,000 wanita. So kalilah 200 kali 5,000 kan. So kita dah cover seramai itulah wanita Malaysia. Tapi 200 tu sebenarnya sikit je daripada total population. Kita jangkakan ada 3,000 wanita MRKH dekat Malaysia. 3,000 yang kita jumpa baru 200. Kenapa 200 je? Sebab ramai yang masih bersembunyi, yang takut nak jumpa doktor, atau mungkin malu. info ni tak sampai dekat dia orang. Yes, info tak sampai. Jadi alhamdulillah lah bila Wani banyak buat kerja-kerja menyebar kesedaran, lebih ramai ahli yang Wani dapat. And bila lagi ramai ahli ni, kita bukan berbual-bual kosong. Dekat dalam kumpulan sokongan kita ada doktor, kita ada profesor. So kita bantu juga dari segi perubatan. Alright. Jadi buat anda semua yang sedang menonton kita sekarang ni, kalau boleh like dan jangan lupa untuk share, sebabnya apa yang kita kongsi hari ni harapnya orang lain yang maybe macam Wani cakap tadi lah masih lagi menyorok kan. Bila diorang dapat tahu info macam ni, and diorang boleh dapat kesedaran tu, maybe boleh terus follow IG ke, Yes, boleh. join group kan. So kita nak balik pada Kak Ngah sekarang ni. Kita tahu orang yang sebelum kes bunuh diri, of course dia ni akan down. So macam mana keadaan down tu Kak Ngah boleh mampu tubuhkan awas ni? Okey, bukan senang. Perjalanannya sangat panjang dan jauh, sangat perit, menakutkan juga. Tapi saya pegang pada satulah, sebab kalau kita tak mengubahnya, siapa yang akan mengubahnya? Saya sendiri telah didiagnose dengan major depressive disorder dan generalized anxiety disorder. Bahasa Melayunya kemurungan dan kebimbangan melampau lah. Tapi ini semua klinikal lah ya. Semua orang ada kemurungan, kesedihan, tapi ini klinikal. Tahap lah kita tengok. Maknanya penyakit lah, dah sampai tahap penyakit. Jadi saya masa tu sangat down, lama juga down, lama menyembunyikan diri. Agak-agak berapa tahun tu? Diagnosis 2019. Jadi bukan lama-lama sangatlah. Tapi dengan treatment, dengan ubatan, dengan terapi dan sebagainya, alhamdulillah keadaan semakin pulih dan juga sokongan. Melalui awas saya telah menubuhkan kumpulan sokongan sama macam Wani Ardi untuk dapatkan sokongan kawan-kawan, mencari kawan-kawan yang telah kehilangan insan tersayang yang telah mengambil nyawanya. Sebenarnya jangan sangka tak ada. Inilah orang-orang yang paling senyap sekali dalam Malaysia ni sebenarnya kan. Tapi kalau kita dengar sekarang ni boleh kata 2 hingga 3 kes, kadang-kadang sampai 4 kes bunuh diri di Malaysia satu hari. Setiap kejadian bunuh diri itu sekelilingnya ada ahli keluarga, insan tersayang, kawan-kawan kan. Bayangkanlah kalau okey tak payah besar-besarlah. Ada kajian kata 100 orang yang terkesan, ada 60. Kalau kita ambil 10, daripada setiap 10 orang tu berapa ramai sebenarnya yang terkesan teruk, yang tak boleh berfungsi, tak boleh tidur malam, terganggu rasa bersalah dan sebagainya kan. Jadi masa time down tu memang sangat-sangat down, tapi saya setelah melalui proses pemulihan, healing process, masih lagi healing process, Zura, bukan kata terus baik. Tapi saya fikir perlu adakan kumpulan sokongan ni, perlu orang-orang ni mendapat sokongan dan perlu untuk saya bangkit dan lakukan sesuatu, sebab sebelum ni 10 tahun yang lalu tak ada langsung sokongan yang diberikan untuk mereka yang telah kehilangan insan tersayang yang telah ambil nyawa. Tak ada. Saya pergi NGO yang champion for suicide awareness dan sebagainya. 10 tahun yang lalu dia ambil nombor telefon saya, dia kata minta maaf, kami tak ada program ataupun tak ada apa-apa bantuan atau sokongan untuk suicide loss survivors. Memang tak ada. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang pun masih tak ada. Kalau ada pun sangat terpencil dan diasaskan oleh orang yang bukan survivors, macam saya sendiri. So sekarang ni dah ada, alhamdulillah, dan mudah-mudahan orang yang dalam keadaan begini, dalam keadaan sakit begini dan rasa terasing, rasa bersalah, rasa mungkin dia sendiri nak ambil nyawa disebabkan tekanan yang melampaukan, stigma tu, mungkin boleh dapatkan bantuan daripada awas, insya-Allah. So. Okey.
Jadi kita nak berbalik pada Wani Ardi kan. Siapa yang sentiasa bagi sokongan dekat Wani? Mungkin suami ke? Selain daripada Kak Ngah, Kak Ngah orang first kali. Sudah tentu suami saya banyak bersabar, sangat-sangat banyak bersabar. Dan saya mesti kredit doktor-doktor dekat PPUKM lah. Jadi MRKH Malaysia kita bekerjasama secara rasmi dengan pakar-pakar sakit puan dekat hospital PPUKM, sebab di seluruh Malaysia hospital PPUKM adalah the only hospital yang mengkaji sindrom MRKH. Jadi doktor-doktor dan profesor-profesor di unit ONG PPUKM memang banyak sangat support kita, bantu kita, especially saya sebagai seorang pengasas kumpulan sokongan, seorang leader. Kadang-kadang kita rasa letih juga kan Kak Ngah. Kita orang nampak kita macam kuatnya kan. Tapi kita pun orang biasa je kan. Kita pun ada waktu down kita. Jadi kita sendiri pun perlukan support system. Kita sebagai ketua pun perlukan support system. So support system kita ialah kawan-kawan macam Kak Ngah, suami dan doktor-doktor kami. Okey. Jadi kalau ikutkan kan isu kesihatan mental ni dia membawa kepada gejala bunuh diri. Macam mana, apa pandangan Kak Ngah sendiri? Betul, sangat betul. Mungkin Wani pun boleh kupas walaupun kita tak ada, dia macam ni. Semua orang ada kesihatan mental, betul? Betul. Kalau semua orang ada kesihatan fizikal, semua orang ada kesihatan mental. Tapi tak semua orang ada penyakit mental, betul? Ada bezanya lah. Ada beza. Jadi dia macam spektrum lah. Hari ini kita ada kesihatan mental, kalau kita tak jaga ataupun mungkin disebabkan trauma ataupun mungkin disebabkan perkara-perkara tertentu, kehilangan dan sebagainya, kita boleh jatuh sakit. Dan sakit tu bukan perkara enteng sebenarnya, bukan perkara yang perlu satu perkara yang perlu dianggap serius, sebab dia boleh membawa ke mudaratnya nyawa kan. Kita semua pun kita nampak benda tu macam benda ringan. Betul. Aku okey. Tapi kalau kita teruskan berdiam, terus menyembunyi, terus tidak mendapatkan bantuan, lama-lama dia boleh melarat sebenarnya. Jadi kalau boleh saya nak ingatkan ramai-ramai, jangan tunggu sampai teruk sangat, jangan sampai kronik sangat baru nak dapatkan bantuan. Kalau dapatkan bantuan dalam kronik pun bagus, tapi seelok-eloknya tak perlu sampai doktor dulu, boleh jumpa kaunselor dulu misalnya. Dan saya nak cakap tahniah pada YPK, Kerajaan Johor kan, kerana buat this kind of conversation, event macam ni. Sebab kita perlu normalisasikan perbualan macam ni kan. Isu kesihatan mental ni memang kita tahu orang malu nak cakap, malu nak open up, malu nak mengakulah. Nak expose diri kita. Nak expose diri sebab benda tu tabu. Tapi sebenarnya isu ni dia macam isu kesihatan lain juga. Kalau sakit pening kena makan Panadol. Kalau mungkin ada gangguan apa, kita kena bercakap dengan seseorang. Sebab dalam keadaan tertekan, kita mungkin nampak diri kita punya masalah aja ketika tu kan. Jadi kalau jumpa kaunselor, kalau pergi YPK, DT misalnya, mungkin boleh dapatkan bantuan dan sebagainya kan. Sebenarnya kan macam Zora lah kan. Zora rasa diri sendiri tu sebenarnya kena buka satu pintu supaya kita boleh jumpa orang luar ataupun kita pergi dekat someone yang kita boleh bercerita. Tapi masalah sekarang ni ramai orang-orang yang ada masalah yang sama, dia rasa macam okey je, aku okey je. Aku pun dia duduk dalam bilik kan, layan lagu, tengok movie, duduk lagi dalam bilik, masih dia macam takkanlah aku ada sakit ni. Ataupun kalau kita bagi tahu mak ayah kita ke macam, ish kau ya je kan. Jangan layan sangatlah. Jadi apa macam mana kita nak bagi tahu dekat dia orang macam keluar daripada kepompong tu, buka pintu, jumpa orang lain. Sebenarnya bila kita kedepankan kan, bila macam event macam ni kan, kita kedepankan orang-orang yang kisah benar kan, macam Fijamal tadi, macam Wani, macam pengalaman yang benar kan, sahih maknanya orang tu telah melaluinya, pernah melaluinya. Kita ambil lah iktibar dia, jangan sampai benda tu nak berlaku pada batang hidung kita sendiri baru kita nak percaya. Sebabnya yalah, kadang-kadang manusia tu begitu, kata pisau tu tajam, degil juga, main juga kan. Tapi betul lah, kalau nak tunggu macam tu, dan apa kita boleh cakap kan. Tapi kalau seelok-eloknya ambillah iktibar daripada kisah ni, sebab kisah ni benar. Macam kisah saya sendiri, jangan tunggu sampai nyawa dah terkorban, sebab time tu dah terlalu lambat, dan tak ada apa yang boleh reverse, tak ada apa yang boleh kita buat untuk. Okey Kak Ngah, macam semalam kan Zora ada dengar perkataan bila orang cakap
orang-orang yang mengalami depression ni kadang-kadang dia suka sakitkan badan dia tau. Dengan dengan dia rasa macam better sakit kat luar daripada sakit kat dalam. Betul. Macam tu ke orang kira macam permulaan untuk orang rasa nak bunuh diri tu? Ada kemungkinan dia ada dua kategori orang yang bunuh diri ni tak semestinya dia self harm. Ada juga orang yang self harm bukan sebab dia nak bunuh diri. Jadi again benda ni kena tengok case by case lah, dan saya bukan doktor untuk menjawabnya, tapi ikut pengalaman dan pembelajaran yang saya tahu tentang ilmu-ilmu ni, orang yang self harm ni betul dia nak, sebab dia punya sakit tu kat dalam, jiwa dia terlalu sakit, meronta-ronta, tertekan sengsara. Dia nak keluarkan sakit tu kan, dan bila dia nampak darah ke apa, dia rasa puas, macam seolah-olah keluar dia punya sakit tu kan. Tapi orang yang self harm tak semestinya nak bunuh diri. Ada kajian yang menunjukkan orang yang self harm tu tak bunuh diri sebab dia dah ada outlet dia dah puas dah dekat situ. Tapi tak bermakna kita patut biarkan juga, sebab betul. Ini pun satu benda yang tidak sihat, tidak normal, membawa ke arah mudarat juga. Alright. So kita nak berbalik pada Wani lah kan. Macam mana Wani bagi kesedaran dekat orang ramai tentang sindrom MRKH ni? Macam Wani, maybe sebab Wani dah mula berpentas dari tahun 2002 lagi, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemuzik, seorang penyair. Jadi Wani dah biasa dengan pentas, dah biasa dengan media dan sebagainya. Cuma orang selalu ingat sebab Wani dah biasa berpentas, dah biasa deal dengan media, so mesti Wani tak ada masalah nak berbual tentang tak ada rahim, tak ada faraj. Tapi sebenarnya tak. Dia memerlukan dua jenis keyakinan yang berbeza kan. Kita menyanyi lagu sendiri, kita menyanyi puisi sendiri dengan bercakap tentang saya tak ada rahim, saya tak ada separuh faraj, itu lain. Dia memerlukan dua keyakinan yang berbeza. Tapi Wani punya orang cakap job sebagai seorang karyawan ataupun seorang performer mempersiapkan Wani ke arah menyebar kesedaran. That is something yang Wani sedar sekarang lah. Sebab Wani sedar yang rupanya selama ni aku berpentas, perform sana sini apa semua, rupanya itu untuk build my confidence into becoming an advocate kan. Selalu sebab Wani jenis suka nak mencari hikmah lah dalam apa-apa yang berlaku. Jadi cara Wani menyebar kesedaran melalui karya Wani, dan of course dengan program-program yang macam ni, dan juga apa-apa saja majlis ilmu yang berkaitan dengan ilmu pendidikan seks ataupun reproductive health. Sebab masyarakat kita ni kalau orang cakap berbual lucah atau kotor ringan je kat mulut kita, tapi betul. Kalau nak bercakap tentang pendidikan seksual ataupun reproductive health, kita rasa macam segan-segan, malu-malu, berat kan, macam so benda tu sebenarnya rasa sangat tak patut dan patut ubah. Sepatutnya yang bab-bab bercakap lucah, bercakap kotor yang patutnya kita segan, dan bercakap tentang ilmu seksual itu yang patutnya kita biasakan. Okey, ni yang last question lah untuk Kak Ngah. Apa sokongan daripada AWAS? Apakah AWAS akan guide semua yang dah join ni macam mana? Okey. Sekarang ni kita ada kumpulan sokongan kan, dan AWAS memberikan sokongan kepada mereka yang macam itulah, mereka yang dalam keadaan tertekan ataupun ada isu kesihatan mental, mereka yang sebenarnya nak pergi jumpa doktor ataupun nak dapatkan bantuan khidmat kaunseling ke khidmat doktor, pakar, kita boleh temankan. Sebab stigmanya sangat tinggi, orang takut sangat untuk pergi jumpa doktor dan sebagainya. Jadi kita ada perkhidmatan untuk temankan kali pertama. Maknanya kali pertama appointment dengan doktor tu, misalnya dia dah ada appointment doktor, kita boleh temankan, AWAS boleh temankan pergi jumpa doktor. Dengan sebab itu kita perlukan ramai-ramai tenaga volunteer, sukarelawan. Jadi AWAS ataupun melalui Yayasan Zuriat Care tengah nak mencari ramai-ramai sukarelawan di serata Malaysia, bukan di Klang Valley saja, bukan di Lembah Klang saja, kerana kita kalau boleh nak selamatkan nyawa kan. Jangan sampai isu nyawa tu bila dah terkorban, ataupun ada kes yang terlalu banyak kes yang telefon saya yang kata, Kak Ngah, suami saya dalam hospital, dalam ICU telah cuba ambil nyawa. 3 hari lepas tu dia telefon balik kata Kak Ngah dah tak ada. Benda-benda macam tu kalau boleh kita jangan sampai berlaku. Kita
ajak kawan-kawan untuk volunteer, untuk sama-sama, sebab sebenarnya ilmu untuk bantu orang ni semua boleh belajar. Dia bukan doktor saja boleh selamatkan orang. Sebab kalau kita tak ada kepakaran tu tak apa. Tak perlu ada kepakaran tu. Setidak-tidaknya kita salurkan orang tu, bantu orang tu untuk mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Okey, Zura nak tanya juga dekat Wani lah kan pasal masalah hormon untuk orang yang dilahirkan tanpa rahim ni. Diorang ada masalah hormon yang macam mana? Okey, sebenarnya penghidap sindrom MRKH, kami memiliki ovari macam biasa, kebanyakannya. Mungkin ada beberapa yang dia punya ovary tak sempurna dan sebagainya, tapi kami ada. Orang cakap kilang telur tu ada. Kita tak ada rahim, tak ada faraj, tapi kita ada ovary. So maksudnya walaupun kita tak ada darah haid, tak pernah ada darah haid seumur hidup, tapi kita ada ovulation pain setiap bulan. Kita ada senggugut setiap bulan. Sebab kita ada ovum tu, kita ada telur. Maknanya orang luar ni silap lah bila kata untunglah tak rasa ya, itu memang selalu dapat untunglah tak ada period, tak senggugut. Ya Allah Tuanku, tak boleh nak sebutlah dia punya senggugut tu sakit macam mana. Yalah, siapa yang pernah rasa senggugut tu memang tahulah kan. Ya, jadi dari segi masalah hormon alhamdulillah tak ada. Tapi selain daripada menyebarkan kesedaran tentang sindrom MRKH, kami MRKH Malaysia juga menyebar kesedaran tentang other types of DSD. DSD ni maksudnya disorders in sexual development. Maksudnya kelainan dalam perkembangan seksual. So selain daripada sindrom MRKH ada Turner syndrome. Turner syndrome ni yes, dia tak ada ovary. Maksudnya dia tak ada kilang telur. Jadi dia kena buat hormon terapi, kena makan ubat, kena buat injection dan sebagainya. Ada apa-apa masalah ke kalau kata kita tak makan ubat untuk hormon tu? Untuk Turner syndrome ni kita anggap adik-beradik MRKH syndrome lah. Turner syndrome dia ada rahim, dia ada faraj, dia tak ada ovary. Tak ada ovary, tak ada kilang telur, dia tak ada hormon. Jadi kalau dia tak buat injection ataupun dia tak makan ubat, fizikal dia boleh perlahan macam merupai lelaki sedikit. Bukanlah merupai lelaki sangat-sangat, tapi maksudnya dia ada body hair. Yes. Tak ada bisai dekat muka. Yes, kan? dia masculine sikit macam tu. Jadi lain-lain punya condition, ada lain-lain punya jenis rawatan. Untuk MRKH, rawatan kami kalau tak ada rahim, sepatutnya pemindahan rahim. Tapi pemindahan rahim belum ada dekat Malaysia. Kita tengah bersidang lagi dengan Majlis Fatwa sebab Majlis Fatwa mengharamkan pemindahan rahim. So that is something that we are fighting for. Sebab sebenarnya pemindahan rahim dia tak akan memindahkan baka orang yang menyumbangkan rahim tu. Dia sama macam pemindahan jantung dan sebagainya. So kita kena fight for benda tu lah, pemindahan rahim. Untuk yang tak ada faraj, kita ada boleh buat pembedahan untuk membentuk faraj, ataupun kita ada terapi, ada rawatan dia. Alright, Zura harap banyak input yang anda semua dapat daripada perkongsian Wani dan juga Kak Ngah ni. Jadi sebelum kita undurkan diri ni, apa yang Kak Ngah nak katakan kepada penonton kita mengenai isu kesihatan mental? Okey, nombor satu, tahniah pada Zura sebab isu dia sangat berbeza. Tapi pengakhirannya sebenarnya adalah isu kesihatan mental. Betul. Kan. Kalau kita dalam keadaan tak boleh terima kondisi kita, kondisi kesihatan kita, tak kisahlah MRKH ke, kena diagnose depresi ke, kalau kita tak terima, tak ada apa yang boleh berlaku. Dan saya sebagai seorang pemandiri kehilangan bunuh diri ni, kena terima. Rukun iman pun katakan kita kena terima kadar dan kadar. Kita tak suka macam mana sekalipun, selagi kita tak suka, selagi itulah kita tak mula proses penyembuhan tu kan. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan segan dengan isu kesihatan mental. Tahniah sekali lagi pada YPKDT dan semua kerana telah menormalisasikan perbualan sebegini. Buanglah stigma jauh-jauh. Stigma inilah yang sebenarnya membuatkan kita jadi takut, jadi malu, jadi tak mahu untuk dapatkan bantuan dan sokongan. Sebenarnya dia sama macam penyakit lain ataupun kondisi kesihatan lain. Jangan malu, jangan segan, beranikan diri untuk mendapatkan sokongan. Okay, macam Wani Ardi ada kata-kata akhir? Saya sama macam Kak Ngah. Basically first kali tolong acknowledge keadaan kita. Mungkin ada sesiapa di luar sana yang sedang menonton sekarang ni, mungkin dia kenal someone yang tak pernah ada darah haid, ataupun dia sendiri tak pernah ada darah haid tapi dia malu nak mengaku. Saya faham perasaan tu. Saya faham perasaan malu, perasaan takut. Saya pun diagnosis umur 17-18, umur 30 baru saya ke depan. Jadi saya faham. Tapi selagi
kita tak mencari bantuan, selagi itu tak ada solution dia, macam apa yang Kak Angah cakap tadi. Dan sangat penting, diagnosis awal ni sangat penting supaya bila kita tahu diagnosis apa keadaannya, Turner syndrome ke MRK syndrome, kita tahu rawatan lepas tu apa. Jadi kita dalam perjalanan, just because awak takut, malu, tak bermakna awak kena statik tak buat apa-apa kan. Sambil kita bergerak perlahan-lahan tu, kita boleh masih takut dan malu. Tak ada masalah. Bukannya kita kena terus ke depan mengaku pada satu dunia, tak. Jadi boleh hubungi saya, Wani Ardi. InsyaAllah saya dan MRK Malaysia akan bantu awak mendapatkan bantuan yang awak perlukan, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah kita dah selesai perkongsian mengenai topik kita hari ini. Live a Life tu. Jadi Zora nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel yang sudi kongsi dengan semua orang. Mungkin isu ni agak sensitif jugalah sebenarnya, tapi benda ni sangat penting untuk semua orang, di mana kalau orang tak tahu adanya pertubuhan, adanya grup sokongan ni, mungkin lagi banyaklah kes-kes kematian, mungkin depression, bila kita rasa kita ni aku seorang ke dekat dunia ni macam ni kan. Jadi terima kasih kepada ahli-ahli ataupun Kak Ngah yang merupakan pengasas Awareness Against Suicide, AWAS, dan juga pengerusi Yayasan Zuriat Care. Dan Zura juga nak ucapkan terima kasih kepada Wani Ardi yang merupakan wanita yang dilahirkan tanpa rahim dan juga separa Farah. Jadi Zura nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Alhamdulillah kita dah selesai forum hari